Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وأنشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama walaupun secara online. Dan saya minta maaf pada ibu daiyah semua sebab tak dapat buat, dan hari ini saya diperalih dan on the way nak balik. Sekejap lagi baru on the way nak balik ke Cerah balik insya-Allah taala. Jadi inilah kita buat secara online dulu. Moga-moga tak terputus majlis-majlis kita dalam mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah taala kita akan menyambung pada pagi ini berbicara berkenaan dengan bab khauf, takut. Takut ini takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Ta'ala, takut kepada dijauh kita ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang akan kita bincangkan. Dan dengan takut itu dia memberi buah. Apa buah tu? Hakikat kita takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini memberi buah dari segi tingkah laku kita. Maka akan menolak kita dalam melakukan amal soleh, akan mengekang kita daripada melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya, daripada hasil itu kita akan mendapat ketenangan kehidupan di dunia, dan seterusnya mendapat ganjaran yang besar di akhirat. Itu kelebihan daripada kita ni, ada sifat takut pada Allah Ta'ala. Jadi kita baca hadis ni untuk kita nak mengetahui berkenaan dengan sifat takut itu dan kelebihan takut itu, dan supaya rasa takut itu ada dalam hati kita. Moga-moga kita sebut tadi dapat membantu kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Jom kita baca hadis yang keempat daripada bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa an Samurata ibni Jundubin radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khuzuhu an-naru ila ka'bayh ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجرته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. والحجزة مقعد الإزار تحت السرة. والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند صغرة النحر. وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. Hadisun rawahu Muslim. Baik. Kata Maulana Syekh daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, minhum, maka di kalangan mereka itu ada yang diambil oleh neraka ila ka'baini, sampai ke buku lali dia. Wa minhum, maka ada yang diambil oleh neraka itu sampai ke rukbatih, lututnya. Daripada mereka ada yang sampai ke hujaz. Hujaz ni pinggang.
Boleh? Daripada mereka juga ada yang diambil sampai ke tarquah. Tarquah kita sebut sampai ke tengkuk ni, leher ni. Tu dia. Tu rawahu Muslim. Maknanya di akhirat nanti ni Allah Subhanahu Wa Taala sediakan api neraka. Yang mana api neraka tu dia sampai ke mana? Dia sampai mengazab setiap seorang ni berbeza-beza hal dengan amalan-amalan masing-masing. Maka makin jahat seseorang itu di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala makin memberi azab yang dahsyat kepada dia di hari akhirat. Itu dia. Jadi ada yang buku lali je, api neraka bakar kat situ. Ada sampai ke mana? Leher dia. Dan ada yang lagi teruk daripada itulah itu. Kesemuanya berdasarkan amalan masing-masing. Jadi di sini Nabi SAW nak memberi amaran, nak mempertakutkan kita tentang azab api neraka. Moga-moga kita ni jauh daripada melakukan maksiat, jauh daripada meninggalkan amal ketaatan pada Allah Ta'ala. Boleh nak? Kita baca hadis yang seterusnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumu an-nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uzunayhi muttafaqun alaih wa rashhu al-araqu. Kata Maulana Syekh daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqumun nas, maka akan berdiri Ibu Fazi. Alhamdulillah. Ibu Fazi awak buka online di Facebook tu. Aku dia masuk sini. Ada sejuk, rasa sejuk, peralih. Pagi-pagi sejuk macam kamera Highland. Ibu Ros. Baik. Dia kata di situ daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berkatalah yaqumun nas li rabbil alamin. Maknanya akan dibangkitkan manusia ni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uzni. Maka sehingga dia kata tu yaghibu ahaduhum fi rashhihi, sehingga hilang salah seorang daripada mereka itu pada rash ni maknanya peluhnya, sampai ke mana? Ansafi uzni, sampai ke tengah telinga dia. Tu dia. Jadi kiranya dia kata di situ apa? Ketakutan nanti di hari kebangkitan di pada mahsyar. Ibu Rusmi dengar? Baik. Ibu Rusmi dengar? Okey, baik. Dia sampai waktu tu kiranya peluh sampai ke mana? Ke telinga dia. Sampai ke mana? Ke bahagian telinga dia, peluh tu. Dan kesemua ni berdasarkan amalan masing-masing. Tu. Jadi kita haraplah Allah Ta'ala sebenarnya di hari kebangkitan nanti di pada mahsyar ni, Allah Ta'ala bangkitkan kita di mana? Di bawah naungan arash. Amin ya rabbal alamin. Takutlah kalau kita ni berada dalam keadaan yang begitu sempit, begitu sesak, begitu letih, begitu penat di hari pada mahsyar nanti. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattu faqala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi shay'un fa khataba faqala uridat alayya al-jannatu wan-nar falam ara kal-yawmi fil khair wash-sharr walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseeran fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmun ashaddu minhu ghattaw ru'usahum wa lahum khaninun al-khaninu bil kha'il mu'jamah wal buka'u ma'a ghunnatin wa inshiqaqis sauti min al-anfi. Kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu daripada Anasin radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah kepada kami dengan satu khutbah yang tak pernah kami dengar semisalnya langsung. Maka kata dia, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna,
kalaulah kalian ini mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kalian akan ketawa sedikit dan akan menangis banyak. Waalaikumsalam Ibu Hafsah. Ahlan. Maknanya apa? Kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menutup wajah mereka. Kenapa menutup wajah mereka tu? Sedangkan mereka sedang menangis teresak-esak, bunyi esakan-esakan daripada dada dan juga hidung mereka. Kerana apa? Takutnya akan apa? Amaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dalam khutbah tersebut. Disebutkan dalam riwayat, telah sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat baginda itu sesuatu. Maknanya para sahabat ni ada buat something lah. Ada buat something. Maka teruslah Nabi SAW bangun berkhutbah, dan Nabi SAW berkata, telah dibentangkan ke atas aku ini syurga dan neraka. Maka tak pernah aku lihat seperti hari ini pada baik dan buruk. Maknanya apa? Syurga tu baik sungguh, neraka tu jahat sungguh. Ni dibentangkan di hadapan Rasulullah SAW. Dan kata Nabi, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, nescaya sedikit ketawa kalian dan banyaknya menangis kalian. Maka tidak datanglah pada para sahabat Nabi SAW satu hari pun yang lebih dahsyat daripada hari itu. Maka mereka menutupkan wajah-wajah mereka dan terdengar bunyi esak-esak tangisan. Itu dia. Jadi apa yang kita boleh dapat tu, iaitu bila Rasulullah SAW membentangkan tentang cerita syurga dan neraka pada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ni, maka cerita-cerita tersebut melembutkan hati. Kita ni kena banyak mendengar cerita tentang akhirat. Jangan duk banyak dengar sangat cerita pasal apa? Duniawi. Jangan duk dengar sangat cerita pasal apa? Pasal duniawi. Manusia zaman sekarang ni dia suka hukum hakam. Dia suka menghukum orang. Dia suka menghukum gitu. Dia tahulah hukum akal, hak ni wajib, hak tu tak wajib. Tu dia panggil hukum fiqh. Bagus. Yang tu dia panggil asasi, kena tahu. Tapi kalau ambil tahu pasal benda tu saja tanpa mendalami juga tentang ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni mana mengetahui tentang hal ehwal akhirat ni, yang kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi sesuatu tu kerah hati. Maka jadilah teguran-teguran yang mengarut di sosial media. Orang ni kadang-kadang dia baru nak kenal Islam, dia baru meluk Islam, baru kita mengira tak pakai tudung lagi lah, boleh pula pergi maki di Facebook apa buat benda haram ni, Allah Ta'ala murka hang ni. Ya Allah, dia lupa bahawa perbuatan dia tu makin lama makin menjauh korang daripada agama Islam. Kita ni patutnya apa? Kita kena timbang tara cakapan kita, perbuatan kita, adakah benda tu kalau kita bentang di hadapan Allah Ta'ala redha ke? Gitu. Kita ni Allah Ta'ala nak buat pergi mana? Dah letak dalam syurga ke nak campak pergi neraka? Tu. Jadi kalau kita duk tegur orang ikut dan, sampai orang tu lah kali bawa natijah lari daripada agama, apa dia tu? Tu kerja apa tu? Boleh. Jadi kena banyak kita bermuhasabah. Dengan apa? Melembutkan hati ni. Dengan apa? Dengan mengetahui cerita-cerita tentang hari akhirat. Macam beginilah Rasulullah SAW ingatkan cerita hari akhirat pada para sahabat. Sampai para Nabi sebut tadi, kalaulah kalian tahu, maka kalian akan sedikit ketawa saja dan akan banyaknya menangis. Gitu. Tu yang apa dia? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah untuk menutup mata ketika menangis. Sunnah ni disebutkan oleh ulama yang mensyarahkan di sini. Jadi kalau kita menangis kan, kadang-kadang kita tak boleh kontrol, kita tutup mata ketika menangis. Kadang-kadang mungkin kita orang bagi tak apa nak segak kan, jadi tutup mata. Lebih membawa kepada nilah khusyuk. Baik. Tu dipanggil
keperluan lah. Kemudian yang ketiga, bagaimana para sahabat ni hidup mereka dengan Rasulullah SAW, menghayati kita tengok tu, menghayati apa yang Rasulullah SAW nasihatkan, beri amarankan daripada apa, hal ehwal api neraka, hal ehwal kegerunan di hari akhirat, ya, di dalam alam kubur dan sebagainya. Maka sebab tu kita tengok para sahabat ni sebaik-baik manusia. Maka sebenarnya kalau kita ni sebaik-baik manusia, kena banyak kita hayati, kita ulang benda-benda kisah tersebut. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni sebahagian daripada hamba-hamba Allah taala yang dikasihi. Baik. Seterusnya, wa anil Miqdad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudna asy-syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mailin. Qala Sulaim bin Amir ar-Rawi anil Miqdadi fawallahi ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم ما يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم ما يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أشار Rasulullah SAW biyadihi ila famihi, rawahu Muslim. Itu dia. Kata Mu'anasyir radhiyallahu ta'ala anhu di situ, daripada Miqdad radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didekatkan matahari di hari kiamat itu daripada makhluk hinggalah jadi matahari itu daripada mereka kadar sejengkal. Kadar apa? Kadar sejengkal. Itu dia. Jadi tak apa, sejengkal ni, arak sejengkal ni boleh. Silap mil bukan sejengkal, sebatu. Silap mil, sebatu. Sehinggalah jadi di kalangan mereka itu, iaitu bumi itu dekat dengannya kadar sebatu. Kata Sulaim bin Amir ar-Rawi daripada Miqdad, dan maka demi Allah Ta'ala, aku tidak ketahui apakah yang dimaksudkan dengan sebatu tu. Adakah sebatu itu jarak di bumi ataupun sebatu yang allati tuktahalu bihi. Kalimat mil memil ni, kata Miqdad, aku tak pasti makna dia mil apa yang disebut oleh Nabi SAW. Adakah makna sebatu bumi, batu-batu, sebatu 1 kilometer tu kan, ataupun mil yang dimaksudkan dengan bukan sebatu, sebatang batang celak. Sebatang batang apa? Batang celak, dia kata. Tu dia. Maka itu dipanggil kadar matahari sana nanti. Adakah sebatu jauh dia, ataupun jauh dia, jarak dia sebatang celak. Macam kita sebut dalam banyak cerita kan, sejengkal. Gitu. Maka jadilah manusia pada ketika itu berdasarkan kadar amalan mereka pada segi peluh itu. Faminhum, maka di kalangan mereka ada yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada yang sampai ke, dia kata di situ, yuljimu iljama, sampai ke mulut ni, hapuh mulut ni. Nabi SAW pun mengisyaratkan kepada mulut baginda. Nabi buat macam ni. Itu dia. Allahu Akbar. Tu dia lambah padang apa? Padang mahsyar. Itu macam kita sebut tadi tak? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqu an-nasu yawmal qiyamah hatta yazhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an wa yaljimuhum hatta yablugha azanahum, muttafaqun alaih. Wa ma'na yazhabu fil ardi yanzilu wa yaghus. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah SAW bersabda, akan peluhlah manusia di hari kiamat ini sehinggalah mengalir peluh mereka di bumi ini sampai ke 70 hasta. Tu dia, melimpah turun peluh mereka ke bumi sampai ke 70 hasta. Banyak sungguh. Wa yuljimuhum hatta yablugha azanahum, maka akan apa? Yuljimuhum maknanya akan hapus ke mulut mereka, tutup mulut mereka. Tutup mulut mereka sampailah ke mana? Ke separuh telinga. Subhanallah. Muttafaqun alaih.
Sama macam tadi kita sebut tu. Semua ni benda-benda yang Nabi SAW sebutkan supaya kita takut pada apa? Hari akhirat nanti. Jadi kita bersedia dengan amalan-amalan kita. Wa anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isami'a wajibatan faqala hal tadruna ma hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fi an-nar منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها رواه مسلم. Nah, kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, daripadanya itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami mendengar wajbah, kami mendengar satu jatuh, satu benda yang jatuh. Gong, jatuh kuat. Boleh? Maka kata Rasulullah SAW, tahu ada apa dia tu? Hal tadruna ma haza? Tahu ada apa yang jatuh tu? Maka kami kata Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, itu adalah batu yang dicampakkan ke dalam api neraka sejak daripada 70 kharif. 70 tahun. 70 tahun. Maksudnya 70 tahun lepas dibaling, dicampak batu besar ke dalam api neraka. Fahuwa yahwi, maka dia turun di dalam api neraka hingga kini, sehinggalah sampai ke dasar dia. Maka bila sampai ke dasarnya, itulah yang kalian dengar bunyi gugurnya batu itu dalam dasar api neraka. Kum, bunyi itu. Rawahu Muslim. Tu hadis diriwayatkan oleh apa? Muslim. Apa dia tu maksud dia nak tunjuk ibu tu? Nabi SAW ni nak bagi amalan pada kita. Kita ni, kalau kita a'udzubillahi ta'ala lah, kita ni ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dicampaknya kita ke dalam api neraka. Tahu dalam api neraka tu dalam terang mana tu? Dia kata dalam terang mana? Kalau dicampak 70 tahun baru turun, baru jatuh ke dasar tu. Nak kata dalam tak dalam api neraka. A'udzubillahi ta'ala lah. Daripada apa? Daripada api neraka ni. Tu dia. Jadi kita kata di sini itu nak menunjukkan kepada apa? Kepada apa kita sebut? Kepada takut tadi tu. Kepada api neraka dalam. Yang kedua, para sahabat ni dia boleh mendengar apa? Batu yang dicampuk dalam api neraka. Sedangkan neraka ni benda gaib, betul tak? Neraka ni benda gaib, bukan boleh nampak dengan mata. Boleh? Tapi dia pun boleh tiba-tiba boleh dengar. Dia boleh dengar. Jadi kita kata di situ, maka bila para sahabat ini dia dengar benda-benda gaib, maka itu sebenarnya karamah, kemuliaan yang diberikan pada para sahabat radhwanullahi ta'ala alaihim. Boleh? Gegar. Macam setengah daripada sahabat lah nampak malaikat, sedangkan malaikat tu benda gaib, maka itu kita panggil karamah kepada para sahabat radhwanullahi ta'ala alaihim. Ibu Fazi, Ibu Hafsah, dengar ke suara saya ni jelas ke kat di Facebook ni? Ibu-ibu lain jelas ke suara? Tolong komen sikit kat bawah tu. Nanti kita insya-Allah kita berkat doa pada Makcik Leha insya-Allah. Cik Sal, Ibu Zaini jelas ke? Ibu Rusmina, Ibu Rus jelas suara insya-Allah. Baik. Jelas Ustaz. Jelas okay, alhamdulillah. Kita internet problem ke apa, kita tahu kan apa-apa beritahu ibu Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Baik. Tu takut tu apa neraka tu. Baik. Kemudian hadis yang ke-10. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi fattaqun nar walau bishiqqi tamratin. Muttafaqun alaih. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan dia akan bercakap dengan Tuhannya, ataupun Tuhannya akan bercakap dengannya. Tidak ada di antaranya dan di antara Tuhannya itu sebarang penterjemah.
Maknanya kita insya-Allah kita akan cakap dengan Allah Taala. Maknanya boleh jadi maksud di sini kita akan dihisap. Allah Taala akan bawa depan dia dan hisap kita. Itu maksud dia. Fayanzuru aymana minhu. Maka dia melihat di kanan, bahagian kanan, maka dia tidak melihat melainkan apa yang telah dia lakukan. Dan dia lihat bahagian kiri, maka dia tidak melihatkan apa yang dia telah lakukan, melainkan dia tidak melihat melainkan apa yang telah dia lakukan. Dan dia melihat di hadapan dia, maka dia tidak melihat melainkan api neraka yang berada di hadapan dia. Maka takutlah api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Muttafaqun alaih. Allah. Jadi kita ni kita akan dihisap di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan kemukakan segala amalan kita. Tengok kiri, kanan, semua ada amalan kita. Maka kita akan nampak neraka terang benderang di hadapan kita. Waktu tu tak tahu nak cakap lah apa yang kita kata, kita akan rasai. Takut dia macam mana. Kita ada fikir, ya Allah, aku ni akan adakah aku dicampakkan api neraka tadi, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah. Tak tahu nak kata lah takut tu macam mana. Pada ketika kita dibentangkan demikian di hadapan kita di hari akhirat. Takut tak tahu nak kata lah. Jadi pakat-pakat bersedia. Benda paling penting kita bersedia ni apa? Bersedia untuk akhirat kita, nak jawab apa ke akhirat tu. Sebab tu kena banyak beramal, banyak tinggalkan benda mengarut, banyak baca-baca ke hadis yang dapat memberikan kepada kita ni lembut hati. Lembut hati tu maknanya apa? Rasa ingat pada Allah Ta'ala, rasa dapat terima nasihat daripada Rasulullah bila kita baca hadis dia, bila kita dengar apa kuliah-kuliah nasihat daripada orang, daripada ustaz-ustaz, kita boleh terima, daripada adik-beradik kita yang baik-baik kita boleh terima. Gitu tu maknanya lembut hati tu. Moga Allah Ta'ala bagi kita sedemikian. Hadis yang ke-11, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun, attatis sama' wa huqqa laha an ta'id ma fiha mawdi'un. Ya betul, umrah digantung sementara, insya-Allah. Kita doalah moga Allah Taala angkat segeralah. Allah Taala bagi ujian kepada kita, dapat macam-macam ni. Panggil apa? Moga Allah Ta'ala bantulah kita hadapi macam-macam orang duk buat. Nak kita kata taklah ni kan. Depa sebenarnya KKM ke kerajaan dia risau pasal keselamatan kita tu, betul lah. Cuma kita kata depa pun kena dengar nasihat banyak pihak juga. Kerana ada maslahat besar. Maslahat besar bila kita pergi umrah, maslahat besar bila kita solat berjemaah di masjid, maslahat besar bila kita galakkan orang main masjid dan sebagainya. Rapat saf tu bagi saya sebenarnya tak ada isu dah, boleh dah bagi saya, pandangan saya lah. Tapi apa-apa pun kita nasihat, kita bagi pandangan kita, dan bukan kita mencela siapa-siapa. Kita doa moga Allah Ta'ala mudahkanlah. Sebab masalah besar tu apa makna dia? Masalah besar pada jiwa kita. Bila kita pergi umrah, Allah Ta'ala bagi cahaya dalam hati kita lain. Bila kita solat berjemaah, bila di masjid, Allah Ta'ala bagi lain cahaya dalam hati kita. Lain daripada bila kita main seorang di masjid, seorang di rumah. Lain daripada bila kita tak ada pergi umrah. Bila pergi umrah kita ziarah Rasulullah SAW, kita tengok orang-orang beribadat, dia bagi cahaya baru dalam diri kita. Betul tak ibu-ibu? Ayah-ayah, betul tak? Benda-benda tu ada masalah kot tu. Tapi tak apalah. Yang depa fikir pun maslahat tu ada kita panggil sudut pandang juga. Jadi kita doa moga yang paling penting tu Allah Ta'ala angkat segera, insya-Allah. Tak lama dah Covid ni, insya-Allah tak lama. Allah Ta'ala bantu kita untuk kita teruskan melakukan amal ibadat dengan sepenuhnya insya-Allah. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun, attatis sama' wa huqqa laha an ta'id ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى رواه الترمذي.
وقال حديث حسن وطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء وتئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما ومعناه أن كسرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أسقلتها حتى أطت وصعودات بضم الصاد والعين والطرقات ومعنى تجأرون تستغيثون. نعم. Kata Maulana Syekh radhiyallahu anhu daripada Abi Zar radhiyallahu taala anhu. Katanya, kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku telah melihat apa yang kalian tidak lihat. Attatis sama, maka telah attat as-sama. Attat sama ni apa dia? Unta dia ada bunyi dia. Ketika dia mengerang sakit tu, bunyi gitulah. Maka langit pun bunyi macam tu juga. Tu dia. Langit pun bunyi macam tu. Dan kata Nabi, dan berhaklah bagi langit itu untuk berpuji sedemikian. Kenapa? Ma fiha mawdi' arba'i asabi', kerana tidak ada padanya itu 3-4 jari, melainkan ada di sana malaikat yang meletakkan dahinya itu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dengar bunyi langit itu berat dengan wujudnya para malaikat bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Dan kemudian kata Nabi, dan demi Allah, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya sikitnya ketawa kalian, banyaknya menangis kalian, dan tidaklah kalian itu dapat bersedap-sedap dengan isteri ketika berada di katil, di fursh, berada di katil, dan kalian akan keluar ila su'udat, ila su'udat, mana kalian akan keluar ke apa? Ke su'udat di sini dia kata ke jalan-jalan. Su'udat mana? Ke jalan-jalan. Taj'aruna ila Allah, dan kalian itu akan minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, ya Allah, bantulah kami ya Allah, takutlah ya Allah kami kepada azabmu ya Allah. Tu dia. Boleh? Tu dia. Wa an Abi Barzah radhiyallahu taala anhu. Kita habiskan di sini saja. InsyaAllah ni hadis terakhir kita ambil pada hari ini. Tak apa, hari ni kita buat sikit online kan. InsyaAllah minggu depan kita jumpa balik macam biasa. Saya on the way nak balik dah peralih ni insyaAllah. Nak ziarah guru saya saja lagi insyaAllah. Saya janji ku 10.30, tapi Zai nak kena gerak tu insyaAllah. Saya minta izin awal sikit lah balik lah. Okay. Wa an Abi, mana tadi hilang. Okay. Wa an Abi Barzah bira'i summa Zai Nadlata bin Ubaidin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an 'amalihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Daripada Abi Barzah bira summa Zai Nadlata bin Ubaid al-Ansari. Ini Abi Barzah nama dia. Kata dia, sabda Rasulullah SAW, kata dia, bersentiasalah tetap kedua kaki hamba di hari kiamat kelak, maknanya tak berganjak, sehinggalah ditanya tentang umurnya, pada apakah yang dia telah habiskan, dan pada amalnya, pada apa yang dia telah lakukan, dan pada hartanya, dari mana dia ambil, dan daripada apakah dia infakkan, dan tentang jasadnya, pada apa yang dia telah gunakan. Rawahu Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan katanya hadis hasan sahih. Itu dia. Jadi kita ni kesemua di akhirat ni akan apa? Akan berada dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Allah Taala kata, umur kau habis buat apa ni? Tu dia. Habis saya main game, habis tak ada apa lah. Lepas tu katanya apa? Harta ambil mana? Lepas tu bagi kat siapa? Allahu Akbar. Kita takut ambil harta yang haram. Amal tu buat amal apa? Tu nombor 3 Allah Ta'ala tanya. Dan kemudian yang keempat, jasad tu. Tangan aku bagi tu guna buat apa? Mata aku bagi guna buat apa? Telinga tu guna buat apa? Tu dia. Semua ni akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi patutnya lah kita ni menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni
jauh daripada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita minta sungguhlah. Jadi hadis yang ke-13 kita berhenti situ, insya-Allah. Kita sambung pada minggu hadapan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dena, insya-Allah kita berhenti situ. Ya, masya-Allah Ibu Zaini, kita jumpa lagi nanti pada minggu depan, kita jumpa di masjid insya-Allah. Sama insya-Allah. Assalamualaikum.